46. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Hidayah kita berbunyi Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Okay. Inna sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu. Rabbaka Tuhanmu. Huwa dialah. Okay. Al-Khallaqu Maha Pencipta. Al-Khallaqu Maha Pencipta. Al-Alim Maha Mengetahui. Al-Alim Maha Mengetahui. Okey, ayat pertama kita. Tolong terjemahkan dia. Puan Siti Nurhalis terjemahkan boleh? Puan Siti Nurhalis. Cuma minta Puan baca ayat 85 dan 86. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. 85 ya? Ya, kita hari ini 86. Puan tolong baca 85 dan 86. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sesungguhnya kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. 86. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Nurhalis. Ayat minggu lepas, Allah nak beritahu Allah cipta langit bumi, cipta kita tidak ada sia-sia. Ada sebab, ada tujuan dia. Dan orang yang Allah ciptakan untuk ibadat pada Allah, untuk kenal Allah tapi tak nak, ingkar, pilih untuk buat selainnya, lawan daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan, maka Allah azab mereka. Bagaimana dengan yang kufur pada Allah tapi tak kena azab pun? Bagaimana dengan yang ingkar pada Nabi tapi tak pernah kena azab pun? Maka Allah beritahu dalam ayat kita 86 ni, Allah Al-Alim. Apa makna Allah Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah SWT. Ada orang yang buat dosa maksiat tak kena apa-apa musibah kat muka bumi. Ada orang buat yang macam tu. Ada orang benci Nabi, kutuk Nabi, hina Nabi, tapi tak kena apa-apa musibah. Jangan dia fikir yang dia akan terlepas. Jangan dia fikir yang dia akan selamat. Kerana setiap perbuatan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Al-Khallaq Allah Ta'ala nak beritahu, dia kalau pencipta biasa, dipanggil Khaliq. Khaliq pencipta. Tapi Al-Khallaq ni bahasa Arab dipanggil superlatif, mubalaghah. Maha mencipta. Kerana apa Allah dipanggil Al-Khallaq? Kerana Allah boleh menciptakan sesuatu tanpa ada unsur-unsur. Jelas? Allah boleh ciptakan sesuatu tanpa ada unsur-unsur. Kita nak buat rumah, kena beli barang kat awal. Tak bolehlah kita duduk kat satu tempat yang tidak ada apa-apa nak buat rumah. Tak boleh. Kita duduk kat satu tempat tu tidak ada apa-apa. Tidak ada simen, tidak ada pasir, tidak ada batu, tidak ada kayu, tidak ada paku. Buat rumah boleh tak? Tak boleh. Kita buat rumah, kita berhajat pada hardware. Senang ceritalah. Berhajat pada hardware untuk cari barang-barang, kayunya, batunya, simennya, baru boleh buat rumah. Tukang jahit baju, tak boleh kalau tak ada apa-apa nak jahit. Kena ada baju, kena ada kain, kena ada benang, kena ada jarum, baru boleh. Tapi Al-Khallaq, Allah Ta'ala Maha Mencipta, maksudnya Allah boleh menciptakan sesuatu tanpa ada sesuatu. Kita nak buat sesuatu, kena dengan sesuatu. Boleh tak buat kek tanpa ada bahan-bahan? Dia tukang masak hebat ni. Dia boleh memasak tanpa ada bahan-bahan. Ada tak tukang masak macam tu? Dia tak perlu beli ayam, tak perlu beli sayur, tak perlu beli rempah-rempah, dia boleh masak. Mustahilun ala mustahilin. Tapi Allah boleh menciptakan sesuatu tanpa adanya sesuatu. Itu namanya Al-Khallaq. Jadi mana-mana pattern yang datang dengan mana-mana ayat nama Allah yang datang dengan pattern itulah. Pattern dia bunyi fa'alun. Antara sifat Allah, fa'alun lima yurid. Fa'alun, maha melakukan. Sekarang khallaqun, maha menciptakan. Okey, ni semua superlatif ni. Apa lagi? Allah Ta'ala Maha Mengetahui.
Biasa dengar maha mengetahui, alimun, ni maha mengetahui. Tapi nak tunjuk yang Allah ni maha mengetahui, kadang-kadang digunakan dengan alamun. Ini semua memberi makna superlatif. Sangat-sangat. Maha. Orang tak guna perkataan ni. Guna untuk Allah je. Fa'alun, khallakun, alamun. Apa lagi? Razzakun. Orang nama Abdul Razak kan? Razzakun. Sama lah. Pattern macam ni lah. Semua pattern yang huruf pertama baris atas, huruf kedua ada sabdu, lepas sabdu kena ada alif, huruf ketiga baris depan. Ini dia panggil sifat-sifat Allah. Boleh? Okey, baik. Al-Qahhar, Al-Wahhab. Ini semua datang dengan pattern macam ni. Okay, baik. Jadi Allah kata Allah dialah maha mencipta. Maksudnya ciptaan Allah tiada tandingan. Ciptaan Allah tiada tandingan. Adalah orang pernah cuba buat klon. Macam mana yang mereka buat klon lah, konon-konon nak tiru ciptaan Allah. Tapi sama tak? Tak pernah sama dan tak akan sama. Tolong baca Puan Izawani boleh? Muka surat 251 ayat 16. 251 ayat 16. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyalah wahai Muhammad kepada kaummu, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawablah Allah. Bertanyalah lagi. Kalau demikian, apakah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya? Bertanyalah lagi, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama gelap gelita dengan terang? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaannya, sehingga ciptaan-ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Okey, terima kasih Puan Izawani. Penutup ayat tu poinnya. Adakah sekutu-sekutu yang mereka anggap sebagai Tuhan? Berhala ke, tokong ke, apa saja ke yang mereka anggap sebagai Tuhan lah. Nabi Isa ke, Maryam ke, malaikat ke. Boleh tak mereka buat macam Allah buat? Itu satu, memang dah tak boleh. Dan kalau boleh pun sama tak macam yang Allah buat? Ada orang buat klon hari ni kan, klon orang, klon arnab, macam-macam klon dia orang buat. Sama ke dengan Allah Ta'ala buat? Tak sama. Tak sama. Walaupun nampak zahir dia sama, klon orang dengan orang nampak zahir dia sama, tapi tak sama. Sangat-sangat tidak sama. Sebab tu Allah dipanggil Al-Khallaq. Sebagaimana Allah mampu ciptakan manusia daripada tak ada kepada ada. Jadi kita dah mati, kita semua dah mati, Allah juga mampu lahirkan kita, adakan kita balik walaupun tanpa ada persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Sekarang ni kita lahir melalui persetubuhan mak ayah kita lahir ke kamu bumi. Nanti ke akhirat nanti, di akhir zaman nanti, ke akhirat nanti, kita akan dibangkitkan menuju kepada mahsyar tanpa ada persetubuhan daripada mak ayah kita. Itu maksud Allah Ta'ala Al-Khallaq. Okey, baik. Ayat seterusnya. Dan untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita buku surat 266, surah Al-Hijr, ayat yang ke-87. Dan laqad demi sesungguhnya atainaka kami telah berikan kepadamu. Atainaka kami telah berikan kepadamu tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'an 7. Terjemahan sab'an 7. Okey. Dalam bracket tulis ayat atau surah. Dua-dua boleh. Sab'an tu 7 je. Dalam bracket tulis ayat ataupun surah. Min daripada al-mathani yang berulang-ulang. 7 ayat daripada berulang-ulang. 7 surah daripada berulang-ulang. Tak ada masalah. Dua-dua kita terjemah dulu. Dan Al-Quranil Azim, Quran yang agung. Al-Quranil Azim, Quran yang agung. Kita teruskan lagi ayat seterusnya. Boleh? Janganlah tamuddanna, kamu mengarahkan, menghalakan. Boleh? Tamuddanna tu kamu memberi tumpuan, menghalakan, mengarahkan. Maksudnya tengok lama-lama tu maksud tamuddanna. Kamu menghalakan, mengarahkan. Mengarahkan tu maksudnya face, bukannya suruh orang buat tu mengarahkan lain. Ainaika, pandangan matamu.
Sebenarnya ainaika ini 2 biji mata. Janganlah kamu mengarahkan, menghalakan 2 biji mata. Itu pandangan matamu ila kepada apa yang mata'na kami telah beri nikmat. Mata'na kami telah beri nikmat bihi dengannya azwajan kepada golongan-golongan. Berarti terjemah certain classes. Minhum di kalangan mereka. Wa dan la janganlah tahzan kamu bersedih alaihim ke atas mereka wa dan ikhfid rendahkanlah janahaka dirimu. Sebenarnya janaha ni sayap. Nabi mana ada sayap, kita mana ada sayap. Maksud janahaka ni dirimu li kepada ataupun bagi al-mu'minin orang-orang yang beriman. Okey, 2 ayat. Tolong terjemahkan dia boleh? Tuan Haji Izali terjemahkan 2 ayat ni boleh? Tuan Haji Izali Sulaiman tolong terjemahkan boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat daripada yang berulang-ulang dan Quran yang agung. Janganlah kamu mengarahkan pandangan matamu kepada apa yang kami telah beri nikmat dengannya kepada golongan-golongan di kalangan mereka, dan janganlah kamu bersedih ke atas mereka, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali Sulaiman. Allah SWT turunkan ayat ni menurut tafsir Sawi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad. Syekh dalam tafsir Sawi lah, dia mengatakan ayat ni diturunkan ketika mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat ada di Madinah. Masa tu datang daripada Basrah kan. Satu hari datang daripada Basrah 7 kafilah dagangan. 7 kafilah ni maksudnya 7 rombongan bawa barang-barang perniagaan. Kalau nama kita sekarang boleh kita panggil 7 kontainer lah. Nama kita sekarang boleh kita kata 7 kontainer. Bawa barang-barang perniagaan. Mereka datang ke Madinah untuk berniaga trading barang-barang dengan Yahudi Bani Nadir dan juga Yahudi Bani Quraizah. Dalam tu ada macam-macam lah, kain sutera, kain baldu, barang-barang perhiasan. Jadi sahabat-sahabat tengok, terkesan. Kita pun sama juga. Pergi mana-mana pasar raya ke, pergi mana-mana tempat-tempat jual barang-barang. Terkesan, semua orang terkesan, sahabat pun terkesan. Apa perkataan yang keluar pada mulut sahabat? Maka sahabat-sahabat Nabi kata, "Lau kanat hazihil amwalu lana lataqarrabna biha wa anfaqnaha fi sabilillah." Sahabat-sahabat kata, kalaulah kita memiliki 7 barang-barang tadi, 7 kontainer, 7 kafilah barang-barang tadi tu, kita memiliki semua tu, barang-barang tu, nescaya kita akan menggunakan barang-barang tadi untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sedekah kat orang, bagi orang miskin, bantu orang susah, bantu gelandangan. Wa anfaqnaha fi sabilillah. Dan kita akan guna barang-barang tu untuk jalan Allah. Siapa nak pergi berjuang, kita bagi. Siapa nak pergi berperang, kita bagi. Tu sahabat-sahabat. Maknanya apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya, sahabat-sahabat ada keinginan terhadap duniawi macam kita juga. Tetapi sahabat-sahabat sebelum dapat duniawi itu lagi, mereka terus ada keinginan untuk menggunakannya di tempat yang Allah Ta'ala redha, di tempat yang Allah Ta'ala suka. Lalu, Allah turunkan ayat ni. Allah kata, kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang.
7 ayat yang berulang-ulang ni, pendapat pertama ialah surah Al-Fatihah. Kenapa dipanggil surah Al-Fatihah? Pendapat pertama, maafkan saya. Pertama, Abdullah bin Mas'ud Ibnu Abbas kata, dia adalah 7 surah yang panjang. Al-Baqarah 1, Ali Imran 2, An-Nisa 3, Al-Ma'idah 4, Al-An'am 5, Al-A'raf 6, Yunus 7. Itu 7 surah yang panjang. Okey? Kerana apa? Sebab dalam 7 surah ni ada hukum-hukum kefarduan, mengenai hudud, mengenai qisas, mengenai hukum hakam. Okey? Dalam 7 surah ni juga ada mengenai kisah para nabi, ada mengenai pengajaran-pengajaran. Banyak nasihat-nasihat yang ada dalam 7 surah ni. Okey? Pendapat yang kedua, pendapat ni yang ramai majoriti pilih ni. Maksud 7 ayat yang berulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bismillah dia adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan ayat ni maksudnya surah Fatihah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bismillah termasuk dalam surah Fatihah. Siapa yang tak baca bismillah dalam Fatihah, maka batal sembahyang, tak sah sembahyang dia. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat maksud 7 ni 7 surah yang panjang. Okey, Allah tak kata 7 surah ke 7 ayat ke, Allah dia sebut 7 saja. Kenapa surah Al-Fatihah dipanggil 7 ayat yang berulang-ulang? Sebab surah Al-Fatihah ini dibaca berkali-kali oleh orang dalam sembahyang. Kita malas baca Quran tiap-tiap hari, sibuk sangat dengan urusan-urusan lain, sampai tak ada masa nak baca Quran, kita akan baca juga surah Al-Fatihah dalam solat fardu kita, dalam solat-solat sunat kita. Boleh? Okey, baik. Jadi ayat ni maksudnya 7 surah berulang-ulang. Jadi apa kaitan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Ummul Quran ya sab'ul mathani wal Quran al-azim. Ibu bagi Al-Quran, dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan juga Quran yang maha agung. Maka maksud kata-kata Nabi itu surah Al-Fatihah. Okey, baik. Apa relate ayat ni dengan cerita kita tadi? Allah nak beritahu kita, Allah nak suruh kita sedar, walaupun kita terkesan dengan duniawi, siapa saja kita, ustaz ke, mufti ke, ulama ke, al-fadil ke, al-maulana ke, al-habib ke, macam-macam al lagi lah orang panggil nama kita kat depan. Sebagai manusia kita memang terkesan dengan dunia. Betul tak? Betul. Orang gila dia tengok dunia tak terkesan. Tak ada keinginan langsung. Sebagai manusia normal memang akan terkesan dengan duniawi. Tetapi Allah nak suruh kita sedar hakikat bahawasanya Al-Quran yang Allah bagi pada kita, Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi, Nabi sampaikan, akhirnya sampai pada kita, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada barang-barang duniawi. Betul lah? Apa kita minat hari ni? Kereta, dia nama sekian-sekian. Rumah, jenis sekian-sekian. Pakaian, jenis sekian-sekian. Barang kemas, jenis sekian. Kita semua ada kita punya, dia panggil apa? Keinginan. Kita kerja-kerja, kalau ada duit lebih nak kumpul, nak beli itu. Kerja-kerja ada duit lebih nak kumpul, nak beli ni. Nak beli kereta macam orang tu, nak beli barang kemas macam orang ni, nak beli motosikal macam orang tu, nak beli handphone macam orang ni, nak beli jam tangan macam orang ni. Semua ada keinginan. Saya pun ada, ustaz-ustaz lain pun ada, Tok Imam, Tok Bilal, Mufti, semua ada. Benda tu normal. Tak haram, tak salah pun. Yang salahnya apa dia? Yang salahnya bila seseorang tu merasakan duniawi yang dia nak tu, barang-barang dunia dia nak tu, seolah-olah barang yang sangat mahal, seolah-olah barang yang sangat berharga. Tu yang salah. Sedangkan Allah kata apa dalam ayat ni? Kami bagi pada kamu 7 surah, yang mana 7 surah ni jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai pada barang-barang dagangan yang orang bawa tadi. Barang-barang dagangan, barang-barang yang dijual kat pasar raya, barang-barang dijual kat mall. Takkan kita tak kesan? Terkesan lah tengok baju-baju mahal, kasut-kasut mahal, seluar mahal-mahal, tali pinggang, beg duit. Apa yang mahal semua kita tengok, kita terkesan. Betul. Tapi Allah nak beritahu 7 surah yang Allah bagi pada kamu jauh lebih bernilai, lebih berharga pada barang-barang tadi. Soalannya ialah, adakah kita
Ya Allah bagi taufik pandai baca Quran. Ya Allah bagi taufik dapat belajar Quran. Adakah kita merasa untung ataupun kita rasa orang kaya itu lagi untung? Oh, dia lagi untung lah. Sebab dia ada banglo 4 biji, Velfire 8 biji, motor besar 12 biji. Dia lagi untung lah. Income dia sebulan 100,000, dia lagi untung lah. Ataupun kita yang Allah bagi Quran, ya Allah bagi hafal Quran, Allah bagi faham Quran sikit-sikit, rasa lagi untung. Sepatutnya, selayaknya, orang yang Allah bagi dia Quran, dia kena rasa dia lah orang paling beruntung. Bukan maksud saya, dia kena rasa dia lagi bagus pada orang, dia kena rasa dia lagi hebat pada orang, bukan macam tu. Tu dah jadi takabur pula. Oh, aku lagi hebat pada orang sebab aku ada ilmu Quran, dia tak ada ilmu Quran. Bukan. Hari ni orang yang dia ada banyak duniawi, dia rasa dia beruntung berbanding orang yang tak ada duniawi. Betul kan? Itu normal dalam hati manusia. Allah nak ajar kita, orang Islam, walaupun tak ada duniawi macam orang lain, walaupun tak ada harta benda macam orang lain, orang Islam senantiasa kena rasa gembira, puas, seronok dengan Al-Quran yang Allah bagi pada dia. Kerana apa? Duniawi yang kita idam-idamkan tu, kereta sekian-sekian, rumah sekian-sekian, dapat tak tolong kita ke akhirat? Tak kata akhirat, dalam kubur boleh tolong kita dalam kubur. Esok mati, boleh tolong kita. Kereta yang kita idamkan tu, kita dapat beli, boleh bantu kita dalam kubur. Rumah yang kita idamkan tu, kita dapat beli, boleh bantu kita dalam kubur. Jam tangan mahal yang kita nak beli, kubur-kubur duit dapat beli, boleh bantu kita menjawab soalan muka lagi dalam kubur. Tak boleh. Tapi Fatihah yang kita baca, solat subuh tadi, solat asar tadi, ba'diyah maghrib tadi, tahajud malam tadi, surah Fatihah yang kita baca, boleh tolong kita? Boleh. Dalam kubur, pada masyarakat, tiap sirat, kat mana-mana dia akan tolong kita. Kita dah lalu surah Yunus. Ada satu ayat dalam surah Yunus. Puan Suraya Haidar. Tolong baca boleh Puan Suraya Haidar? Boleh tak? Surah Yunus. Muka surat 215 ayat 58. Boleh tak Puan Suraya? Sekejap ya Ustaz. 215. Jom Ustaz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Katakanlah Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Puan Suraya Haidar ada tanda tak masa kita lalu ayat ni? Apa makna kurniaan Allah, rahmat Allah? Ada tanda tak? Kalau siapa-siapa ada tanda boleh share. Apa dia Ustaz? Tak faham. Okay, sorry. Soalan dia. Sorry ya. Dalam ayat ni Allah kata, katakanlah Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah, hendaklah mereka rasa gembira sangat. Soalan saya ialah, apa makna kurniaan Allah dan apa makna rahmat Allah dalam ayat ni? Ada tak siapa-siapa tanda? Tulis masa kita lalu kat sini. Al-Quran Ustaz. Ya? Dan Nabi. Siapa dia tu? Puan Siti Nolis ke? Tak. 3 nikmat besar. Yes. Apa dia? Kurniaan Allah. Apa Saya cari? tulis tu. Saya tulis Al-Quran. Okey. Betul? Al-Quran betul? Dan Nabi. Lagi apa lagi? Okey, baik. Terima kasih. Dan Nabi Muhammad SAW. Yes. 3. Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad. Ada tak orang Islam yang tak ada 3 benda ni? Raditu billahi rabbah. Ya, betul. Ramidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada tak orang Islam yang tidak ada 3 benda ni? Tak ada. Semua orang Islam, walaupun dia orang Islam paling miskin hidup dia kat dunia ni, dia tetap ada agama Islam, dia tetap ada Al-Quran, dia tetap ada Nabi. Maka Allah kata apa? Dengan kurniaan Allah ni dan rahmat Allah ni, hendaklah mereka rasa gembira sangat. Sebagaimana orang dapat beli rumah, macam mana muka dia? Orang dapat beli kereta, macam mana muka dia? Dapat beli kereta idaman, dapat beli rumah idaman, dapat bercuti ke tempat dia nak pergi. Macam mana muka dia? Riak wajah dia macam mana? Senyum panjang, senyum lebar.
Kadang-kadang rumah tu tak baru dapat loan je. Belum bayar bil lagi, tapi bank mengatakan awak lulus untuk buat pinjaman, beli rumah sekian-sekian, beli kereta sekian-sekian. Macam mana muka dia bila bank bagi pinjam duit untuk dia beli rumah idaman, untuk dia beli kereta idaman? Macam mana riak wajah dia? Oh, senyum 3-4 hari. Betul kan? Happy. Yes, happy. Macam itulah juga Allah kata, orang Islam kena happy sangat. Walaupun aku tak kaya, walaupun aku ni bank tak pernah sudi nak bagi pinjam duit. Sebab bank tengok seli gaji, Allah boleh bayar ke tak ni? Nak beli kereta paling murah sekali pun bank agak-agak nak bagi pinjam. Walaupun macam tu miskin dia, susah hidup dia, tapi Allah kata dia kena rasa gembira sangat. Sebab apa? Quran, Islam, Nabi yang dia ada tu khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang orang kafir kumpulkan. Jadi fakta ke bukan? Fakta. Orang Islam tahu ke tak? Orang Islam tahu. Kita semua sebut dunia tak boleh bawa mati. Yang bawa mati apa dia? Iman, amal, Quran. Dia boleh bawa kita mati. Tahu tak? Tahu. Tapi soalannya ialah, adakah perasaan dalam hati kita Quran lagi besar pada dunia ni? Adakah dalam hati kita, kita lagi kagum kalau tengok orang kaya-kaya? Kalau kaya, bagus jadi macam dia tu, duit banyak. Ataupun kita lebih lagi nak jadi orang yang rajin baca Quran, berpengetahuan tentang Quran, boleh amalkan Quran. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man utiyal Quran, siapa yang Allah bagi dia ilmu Al-Quran, sama ada dia dapat pandai baca Quran, dapat hafal Quran, boleh faham ayat-ayat Quran, tak kisahlah apa saja ilmu Quran. Tidak semestinya orang hafal Quran. Tidak semestinya orang hafal Quran. Dia ni Allah bagi ilmu Quran, boleh baca dengan baik, okay? Boleh baca dengan baik, boleh ajar kanak-kanak, boleh ajar orang dewasa. Ilmu Quran itu tak semestinya kena hafal Quran. Fara'a anna ahadan utiya minad dunya afdala mimma utiya. Tetapi dia memandang, dia melihat orang lain yang diberi duniawi, jauh lebih beruntung pada dia, jauh lebih berbahagia daripada dia. Dia Allah bagi ilmu Quran, tapi dia tengok kawan dia yang ada banglo, kawan dia ada kereta sekian-sekian, dia rasa kawan dia lagi untung, kawan dia tu lagi untung, walau kawan dia dua orang tu tak pandai baca Quran. Contoh, dia rasa orang tu lagi untung. Maka Nabi kata apa dia? Faqad saghara aziman wa azzama saghiran. Maka sesungguhnya dia telah mengecilkan sesuatu yang agung dan dia telah mengagungkan sesuatu yang kecil. Jelas kan? Allah bagi dia ilmu Quran. Tak kisahlah ilmu Quran tu ilmu tajwid ke, ilmu menghafal ke, ilmu baca dengan baik ke, ilmu boleh faham Quran ke, tak kisah. Tak adalah kata hadis tu untuk orang hafal Quran saja, tak. Allah bagi dia ilmu Quran. Dia pandai baca Quran. Sampai 2-3 orang guru yang ajar mengaji dia, guru tu kata, awak tak payah belajar dah ngaji. Awak belajar dengan baik dah. Sampai guru dia kata, awak dah boleh ajar orang dah. Contoh. Dia dah ada ilmu Quran. Tapi dia rasa orang lain lagi untung pada dia. Maka Nabi kata, dia telah mengagungkan sesuatu benda yang kecil. Dan dia telah mengecilkan sesuatu benda yang agung. Quran ni benda agung, dia pandang kecil. Dunia tu benda kecil, dia pandang besar. Siapa kita lah hari ni? Ni untuk ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaz yang Allah bagi dia ilmu Quran. Dia dipilih oleh Allah untuk berkhidmat dengan ilmu Quran. Dia rasa kawan dia yang kerja bank, kawan dia yang buat bisnes tu, bisnes lagi untung pada dia. Dia duduk sekolah tahfiz pakai kebelekat, motor buruk, kereta buruk. Contoh. Kawan dia lagi untung sebab sebulan 8,000, 9,000. Dia duduk sekolah tahfiz, duduk madrasah, berapa sangat? Gaji guru tahfiz, contoh. Kalau dia ada perasaan macam tu, maka dia telah mengagungkan benda yang besar, mengagungkan benda yang kecil, mengecilkan benda yang besar. Sepatutnya orang yang berkhidmat dengan Quran, Nabi sebut apa dalam hadis yang sangat masyhur? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang paling baik, orang terbaik, the best of you, Nabi kata, adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Orang yang kehidupan dia sibuk dengan Quran, dia lah orang paling beruntung.
Walaupun rumah dia biasa-biasa. Walaupun kereta dia biasa-biasa. Walaupun dia duit tak banyak macam orang lain. Tetapi dia sibuk dengan Quran tiap-tiap hari. Nabi kata dia lah orang terbaik. Dia sepatutnya dia lah kena rasa dia paling beruntung pada orang lain. Tetapi oleh kerana dia pun cinta dunia juga, dia pun gila dunia macam orang lain juga, dia rasa apa? Alah, bagusnya lah kalau dapat kaya macam dia. Bagusnya lah kalau dapat kaya macam dia. Masa saya habis belajar dulu, cerita pengalaman, masa habis belajar dulu, guru-guru saya bagi nasihat. Guru-guru saya kata apa? Kamu dah habis belajar Quran, kamu tak wajib mengajar Quran. Tak berdosa pun kalau kamu tak mengajar Quran. Maksudnya kamu pilih kerjaya lain. Ambil SPM, buat benda lain, nak belajar sambil belajar lagi, jadi pilot ke, jadi doktor ke, jadi pegawai bank ke, jadi apa saja. Tak haram. Tak ada masalah pun. Kamu tak wajib mengajar Quran. Lepas kamu habis belajar Quran. Tetapi, kami guru-guru sangat berbangga dengan anak murid kami, walaupun dia buka madrasah Iqra'. Dia belajar madrasah tu belajar Iqra'. Belajar Iqra' 1 sampai Iqra' 6. Itu lagi kami bangga berbanding dengan murid kami yang jadi doktor, lawyer, engineer dan sebagainya. Bukan kata haram. Baguslah jadi doktor, tolong orang, kerja bank dan sebagainya. Bagus, semua dapat pahala kerja-kerja macam tu. Tapi kami lagi berbangga dengan anak-anak murid kami yang terlibat dengan ilmu Al-Quran. Kenapa? Kerana Nabi kata orang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Oh, Ustaz, habis tu kalau semua belajar tahfiz, mengajar sekolah tahfiz, habis belajar sekolah tahfiz, siapa nak jadi doktor yang hafal Quran? Siapa nak jadi pilot yang hafal Quran? Siapa nak jadi menteri yang hafal Quran? Siapa nak jadi? Jawapan pada persoalan macam tu, yakinlah, tak semua orang yang belajar Quran terpilih untuk mengajar Quran. Tak semua orang yang belajar Quran terpilih untuk mengajar Quran. Ada je pelajar terbaik hafalan, pelajar terbaik sekolah tahfiz, tapi akhirnya dia pilih kerjaya lain yang tidak ada kaitan dengan Quran. Tak apa, tak haram, silakan. Takkan berlaku semua pelajar tahfiz nak masuk belajar tahfiz, takkan berlaku. Banyak pelajar-pelajar tahfiz yang sekarang kerjaya dia macam-macam. Ada jadi doktor, ada jadi engineer. Tak apa, tak salah, tak haram. Tetapi orang yang terlibat dengan Quran, walaupun gaji dia murah, income dia tak banyak macam kawan-kawan dia yang lain, dia kena rasa beruntung. Bukan beruntung untuk berasa dalam hati sudah lah. Janganlah cakap kat mulut pula. Dia belajar tahfiz, kawan dia kerja benda lain, dia pun cakap apa? Kau dengan aku lagi untung, pahala aku lagi banyak pada kau. Tu lain lah. Tu dah masuk bab lain pula. Bukan macam tu. Kalau dalam hati dia rasa orang lain lagi untung pada dia, dia silap. Dia telah merendahkan Quran yang Allah bagi pada dia. Dia telah tidak menunjukkan perasaan hormat pada Quran. Sedangkan Quran itu benda yang paling agung yang Allah bagi pada dia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah nak bagi kebaikan yang banyak pada dia, Allah bagi dia kefahaman agama. Kefahaman agama itu apa? Ilmu Quran. Allah bagi dia ilmu Quran. Orang bagi dia ilmu Quran, dia boleh sampaikan Quran pada Allah, sampaikan kepada Allah, sampaikan Quran pada orang lain. Alhamdulillah. Jadi hadis tadi untuk ustaz-ustaz lah yang Allah pilih dia mengajar Quran. Walaupun gaji dia murah, income dia sikit bulan-bulan, tak banyak macam orang lain, tapi dia kena rasa beruntung sangat. Hadis ni kalau kita sampai kepada ustaz-ustaz, ustaz-ustaz tu kata apa tau? Dia kata aku tak jealous pun tengok orang tu, orang ni, datuk tu, datin dia kaya-kaya, aku tak jealous pun. Sebab dia orang tak hafal Quran macam aku. Aku jealous tau tak kat siapa. Aku jealous kat ustaz-ustaz yang hafal Quran macam aku juga, belajar tafsir macam aku juga, tapi duit dia banyak. Tu aku jealous. Dia hafal Quran macam aku juga, belajar tafsir macam aku juga, tapi duit dia bulan-bulan, Masya Allah. Dia buat bisnes tu, buat bisnes ni, buat part-time tu, buat part-time ni, Masya Allah. Duit dia lagi banyak pada aku. Tu aku jealous. Sebenarnya tak boleh, tuan-tuan. Orang tu bila dia ada Quran, walaupun dia tak ada segala-galanya, dia tetap kena rasa dia orang paling beruntung. Rasa beruntung untuk diri sendiri lah. Jangan dia bandingkan orang lain pula. Dia kena rasa dia orang paling beruntung. Jadi ayat ni, sekejap, maafkan saya sekejap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya, sorry ya. Okey, baik. Jadi, okey, terima kasih. Jadi Allah SWT kata pada Nabi dan sahabat-sahabat, Quran yang kami bagi pada kamu, surah Al-Fatihah itu, ataupun 7 surah yang panjang tadi, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada duniawi yang orang kafir bawa itulah datang berniaga kat tempat kamu. Dalam ayat ni ada perkataan sab'am minal mathani wal Quran al-azim. Kenapa Allah Ta'ala asingkan? Betul kan? Ada soalan, mungkin ada soalan. Al-Fatihah adalah Quran. 7 surah yang panjang pun adalah Quran juga. Jadi nampak macam dua benda yang berbeza. Seolah-olah surah Fatihah benda lain, Quran yang agung benda lain. Seolah-olah 7 surah yang panjang tu lain, Al-Quran lain pula. Jelas tak persoalan ni, tuan-tuan? Jelas ke persoalan ni? Jelas. Jelas, okey, baik. Jadi macam mana nak jawab dia? Jawapan dia macam ni. Cuba tengok surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh tak tengok surah Al-Qadr? Puan Salmiah, tolong terjemahkan boleh Puan Salmiah, surah Al-Qadr. Saya cari buku surat jap. Okey, buku surat 598. Ayat 4. Ayat atas, surah Al-Qadr ayat 4. 598 ayat 4. Boleh Puan Salmiah? Ada Puan Salmiah? Okey, baik, tak apa. Puan Nur Zakiah, kalau baca boleh Puan Nur Zakiah? 5 ayat 4-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada malam itu turun para malaikat dan roh iaitu Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Itu satu. Satu ayat lagi. Tolong baca Puan Nur Zakiah ayat lebih kurang sama. Muka surat 583 ayat 38. 583 ayat 38. 583 ayat 38. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan dia hanya mengatakan yang benar. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut ketika mana para malaikat dan Jibril berdiri bersaf-saf. Jibril tak termasuk para malaikat kan? Ketika mana para malaikat dan Jibril berdiri bersaf-saf. Sebut para malaikat sudah. Kenapa Jibril nak sebut sekali? Dah asing kan? Sama juga ayat surah Al-Qadr tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan Jibril pada malam tersebut dengan izin Tuhan mereka. Kenapa nak asingkan Jibril dengan para malaikat? Jibril itu bukan malaikat ke? Jibril malaikat juga. Tapi kenapa nama dia masih di-mentionkan lagi? Sedangkan cukuplah kalau ayat Quran kata, para malaikat turun pada malam itu dengan izin Tuhan mereka membawa setiap urusan. Dah, Jibril termasuk. Tapi mention juga Jibril untuk menunjukkan kemuliaan dia, ketinggian dia berbanding dengan malaikat-malaikat yang lain. Samalah juga ayat kita sekarang. Kenapa Allah sebut Fatihah 7 surah, 7 ayat berulang-ulang Fatihah ataupun 7 surah yang panjang tadi? Patut Allah sebut Quran yang agung. Patutnya Allah ayat ni kalau Allah sebut kami bagi pada kamu wahai Muhammad Quran yang agung. Termasuk tak Fatihah? Termasuk. Termasuk tak 7 surah yang agung? Termasuk. Tapi kenapa Allah Ta'ala asingkan? Kerana nak tunjuk surah Al-Fatihah itu mulia, tinggi, agung berbanding surah-surah yang lain. Berbanding surah-surah yang lain. Sebab tu dimentionkan juga surah Al-Fatihah. Bukan kata Fatihah lain, Quran tu lain. Saya balik kampung. Saya bawa buah-buahan. Balik kampung pergi kebun mak ayah saya, contohlah. Ada macam-macam buah.
rambutan ada, pisang ada, durian ada, apa lagi, buah-buah zaman sekarang, ciku ada, berpelam ada, saya bawa. Saya bawa, saya bagi kat jiran saya. Saya boleh kata kat jiran saya, saya kata, Assalamualaikum Tuan Haji, ni hadiah buah-buah daripada kampung. Cukup lah. Tapi saya kata apa? Tuan Haji, dia ada buah-buah sikit pada kampung, ada durian sekali. Tuan Haji, ni buah-buah pada kampung, ada durian sekali. Walau kalau tak sebut durian, boleh tak? Boleh. Durian tu termasuk dalam buah-buahan. Tapi mentionkan juga perkataan durian. Kerana apa? Mahalnya dia, berharganya dia, berbanding dengan buah-buahan yang lain. Samalah juga dalam ayat ni, Allah sebut Fatihah, 7 ayat berulang-ulang. Allah sebut 7 surah yang panjang. Kerana apa? Kemuliaan dia berbanding surah-surah yang lain. Okey, baik. Ayat 88. Allah cakap kat Nabi, janganlah kamu menghalakan pandangan matamu. Tak boleh tengok ke tuan-tuan dan perempuan? Allah cakap kat Nabi, do not you look your two eyes at what we have bestowed on with it. Jangan kamu tengok terhadap nikmat kami bagi pada golongan-golongan tersebut. Soalan dia, tak boleh tengok ke? Oh, kawan-kawan ada orang naik kereta mahal, kita tak boleh tengok. Ada orang rumah banglo, kita tak boleh tengok. Kena tundukkan pandangan. Kawan naik kereta mahal tak boleh tengok. Orang beli banglo tak boleh tengok. Orang pakai jam mahal tak boleh tengok. Macam tu kan masuk ayat ni. Dan Allah kata, jangan kamu halakan pandangan mata kamu. Bukan tu maksud dia. Allah nak beritahu, jangan tengok sampai terkesan dalam hati, sampai kamu merasakan yang tu lagi mahal pada Quran ini. Tu yang tak boleh. Kawan kita beli kereta mahal, kawan kita ada rumah banglo 10 biji, 20 biji, nak tengok-tengok, tak salah pun. Kawan kita beli kucing 8,000 sekor. Ada kucing, kawan kita beli 8,000 sekor. British Shorthair. 8,000 sekor. Kita tengok macam kucing kat pasar station down je. Tapi harga 8,000 sekor. Tak tengok-tengok, tak salah pun. Tapi tak boleh ada dalam hati perasaan, apa yang dia ada tu lebih bernilai pada Quran yang Allah bagi pada aku. Tak boleh ada perasaan. Bukan boleh tengok, boleh tengok. Jelas maksud ayat ni. Pengharaman tu, larangan tu bukan pada tengok. Tapi larangan tu pada hati, tak boleh merasakan duniawi yang orang lain ada, jauh lebih berharga, jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai pada Quran yang Allah bagi pada kita. Itu yang tak boleh. Okay, baik. Allah kata, jangan tengok pada duniawi yang kami bagi pada segolongan daripada mereka. Allah kata apa? Certain classes. Ayat ni tuan-tuan nak tunjukkan bahawasanya apa? Takkan berlaku kat dunia ni sebelum akhir zaman nanti. Takkan berlaku kat dunia ni satu masa, satu keadaan tak ada orang miskin langsung. Takkan berlaku. Naiklah siapa pemimpin, saya jadi pemimpin ke, naiklah mana-mana orang jadi Perdana Menteri ke, walaupun dia mengeluarkan slogan kita membasmi kemiskinan. Saya pun nak jadi Perdana Menteri, saya keluarkan slogan kita akan membasmi kemiskinan. Walaupun saya memerintah cara komunis lah konon-konon, tak ada orang paling kaya, tak ada orang paling miskin, konon-konon nak sama rata lah konon-konon, tak akan berlaku. Sebab Allah kata hanya certain classes yang kami akan bagi mereka, duniawinya kelas-kelas lah, itu maksud dia. Apa tujuan Allah macam tu? Allah nak uji golongan orang kaya ni. Dia berlagak sombong tak dengan kekayaan yang Allah bagi pada dia? Dia nak tolong tak orang-orang miskin yang Allah buat miskin tu? Jadi sampai bila-bila pun, naiklah siapa jadi pemimpin pun, akan senantiasa ada orang miskin. Walaupun negara tu negara maju. Oh, negara maju ni tak ada orang miskin langsung. Benar. Nipu. Tidak akan ada negara-negara maju yang tak ada orang miskin langsung. Negara mana paling maju kita sebut kat dunia ni? Ramai dia orang tidur tepi jalan kat negara yang kita sebut maju. Negara apa kita sebut maju? Jepun. Ya, kita tengok yang maju tu lah. Yang tak ada rumah merepat tepi jalan. Mak cari makanan kat tos apa? Tak ada kat Jepun. Ada. Amerika lagi lah ramai. Walaupun bunyi macam negara maju. Tapi kelandangan dia setiap tahun makin lama makin ramai. Kat mana-mana saja. Kenapa Allah buat macam tu? Untuk Allah uji orang kaya. Dengan rezeki Allah bagi pada mereka, mereka tunaikan tak hak harta. Ayat ni sama macam ayat. Tengok surah, saya cari sekejap boleh? Tolong baca dia boleh?
Puan Tamsiah Shuaib, tolong baca Puan Tamsiah boleh? Surat apa Ustaz? Sekejap saya cari buku suratnya. Allah kata kami bagi harta tu untuk kami menguji mereka. Cari buku suratnya, sorry. Nahnu qasamna bainahum, saya cari ya, sorry. Ya, ayat itu nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala bagi-bagikan rahmat Allah kat muka bumi ni. Okey, Allah yang bagi rahmat Allah. Ada orang dapat lebih, ada orang dapat kurang. Apa tujuan dia? Allah nak tengok orang yang dapat lebih tu, dia bantu tak orang susah. Orang dapat lebih tu, dia bantu tak orang yang bawah dia yang memerlukan. Kejap, saya cari sikit. Surah apa ya? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sorry. Okey, surah Zukhruf. Zukhruf buku surat 491. Okey. 491 ayat 32. Boleh baca? 491 ayat 32. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan yang hidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Okey, terima kasih Puan. Ni poin dia. Allah buat setengah orang kaya, setengah orang miskin, setengah orang tinggi darjat, setengah orang rendah darjat agar orang yang kaya tadi, yang duit lebih tadi, memberi manfaat pada orang miskin. Itu tujuannya. Kalau Allah buat semua sama kaya, sama banyak harta, semua kaya, semua banyak harta, macam mana Allah nak uji bab ni? Dia orang kaya yang fail, orang kaya yang tak berjaya di sisi Allah adalah orang kaya yang tak pernah langsung memberi manfaat kepada orang miskin. Banyak ayat Quran, Allah encourage kita beri makan orang miskin, beri makan orang miskin. Jadi kalau tak ada orang miskin, macam mana kita nak beramal dengan ayat tu? Memang tak akan berlaku sampai kiamat. Ya, tak salah lah mana-mana kerajaan naik, dia guna slogan membasmi kemiskinan. Tak salah lah. Tak bagus. Dia nak basmi kemiskinan, tolong orang miskin, bagus. Tapi tidak akan berlaku. Dunia ni tak ada langsung orang miskin. Tidak akan berlaku. Sebelum zaman Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi keluar nanti lain lah. Lepas Imam Mahdi, Nabi Isa tu cerita lain. Tapi sebelum zaman Imam Mahdi, sebelum zaman Nabi Isa, tak akan berlaku. Dunia ni, mana-mana negara, tak ada langsung orang miskin. Tak akan berlaku. Kenapa? Allah sengaja buat ada orang tinggi darjat, ada orang rendah darjat. Allah nak suruh orang yang tinggi darjat membantu orang miskin. Jadi Allah cakap pada Nabi dan sahabat-sahabat, jangan tengok lama-lama sampai terkesan dalam hati terhadap golongan yang kami bagi kemewahan. Bahkan dalam ayat lain, Allah cakap yang sama juga. Jangan pandang lama-lama. Tolong baca boleh? Tuan Haji Abdul Kahar, tolong baca boleh tak? Surah Taha. Buku surat terakhir surah Taha, buku surat 321. Boleh? Tuan Haji Abdul Kahar. Ada? Tuan Haji Abdul Kahar Jumat ada? Ada Ustaz. Okay, please. 321 ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurniaan Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Janganlah kamu tujukan pandangan matamu. Tak boleh tengok ke? Boleh tengok. Tapi tengok, jangan sampai terkesan dalam hati dengan merasakan dia lagi untung pada kita. Awak ada apa? Saya ada agama Islam je, saya ada Quran je, saya ada
Saya ada agama Islam je, saya ada Quran je, saya ada Nabi Muhammad je. Orang cakap macam ni, orang ni tidak bersyukur dengan 3 benda besar Allah bagi pada dia. Okay? Masa alumni pelajar-pelajar tahfiz satu madrasah tu, biasa bila alumni pelajar-pelajar tahfiz tu, ustaz-ustaz dia tanya, sekarang awak kerja apa? Maka ada salah seorang pelajar dia jawab, saya mengajar tahfiz je. Disebabkan perkataan je tu, ustaz tu membebel 1 jam. Alumni kan, kita belajar dulu. Guru-guru tanyalah sekarang dah kerja kat mana, orang nak kerja kerajaan ke swasta ke, tak salah. Jadi ada seorang pelajar ni, dia dah mengajar tahfiz lah kat tempat lain. Bila pengetua tahfiz tu tanya dia, sekarang awak berkhidmat sebagai apa? Saya guru tahfiz je. Tuan-tuan, saya guru tahfiz je. Mungkin dia nak rendah diri ke, tawaduk ke, wallahu alam. Tapi disebabkan perkataan je tu, okay? Dia kalau bak kenderaan, saya pakai kereta kancil je, saya pakai kereta Viva je, okey lah kan. Tapi kalau kereta yang harga 200,000, 300,000, sesuai tak guna perkataan je. Saya pakai Ferrari je. Saya pakai kereta apa yang nak sebut tak kerti, kereta kebal. Saya tak kerti lah nak sebut kereta mahal ni. Saya pakai kereta Velfire je. Saya pakai kereta BMW je. Saya pakai kereta Mercedes je. Kena tak? Tak kena. Kereta yang je ni untuk level-level rendah. Sesuai lah je. Viva je, kancil je. Betul kan? Tapi kalau awak berkhidmat dengan Quran, awak guna perkataan je. Saya ngajar tahfiz je. Kawan-kawan lain yang sama-sama datang alumni, ada kerja bank, ada jadi doktor, ada jadi pilot, ada jadi engineer, maka dia rasa dia rendah kat situ. Lalu bila sampai turn dia, ustaz tanya, pengetua tanya, awak kerja apa? Saya guru tahfiz je. Disebabkan je tu, dia membebel 1 jam. Pasal ayat ni, dikeluarkan ayat ni. Orang yang berkhidmat dengan Quran, walaupun pakai keplekat, masuk kelas, keluar kelas pakai keplekat, pakaian tak smart macam orang lain. Orang lain pergi kerja, Masya Allah, pakai tie, pakai coat, pakai kasut hitam. Dia pakai keplekat, selipar jepun masuk kelas. Keplekat, selipar jepun masuk kelas. Keluar kelas, keplekat, selipar jepun. Orang tak pandang gah pun. Tapi jangan ada dalam hati perasaan je. Kamu besar di sisi Allah. Apa kamu buat sangat besar di sisi Allah. Kamu kena rasa beruntung. Tapi dalam masa yang sama, jangan pandang rendah orang lain. Jangan pandang rendah orang lain. Kalau pandang rendah orang lain, itu dah masuk buat takabur pula. Jadi macam iblis lah pula nanti. Saya lagi baik pada dia. Sebab saya ngajar Quran, dia tak ngajar Quran. Saya lagi baik pada dia. Saya ngajar tahfiz banyak pahala, dia tak banyak pahala. Itu dah masuk ke arah nak jadi iblis pula tu. Maksud saya, orang yang Allah bagi Quran, dia kena rasa gembira dengan Quran yang dia ada. Jadi Allah cakap kat Nabi dengan sahabat-sahabat, jangan pandang. Maksud jangan pandang tu, jangan pandang sampai terkesan dalam hati terhadap sebahagian nikmat yang kami bagi pada certain classes di kalangan mereka. Jangan terkesan. Kerana apa? Benda tu ujian. Adakah dunia dia banyak, tanda Allah sayang dia lebih? Duniawi kita kurang, Allah sayang kita kurang. Tu ke? Kalau tu kurang dia, kita fail. Ni yang berlaku sekarang. Ukuran kekayaan seseorang tu, ukuran kejayaan seseorang tu, bila dia pakai Velfire, dia berjaya. Dia dah lama berniaga, tak pakai Velfire lagi, tak berjaya lagi. Kalau tu ukuran kita orang Islam, kalau dalam Islam kita pandang tu dari sudut ukuran kejayaan, kita fail juga. Tapi sama-sama orang bisnes, tak jadi masalah. Sama-sama orang bisnes, dia dah bekerja 5 tahun berniaga, dia beli Velfire. Tu tanda dia punya kejayaan dia. Tak apa. Tapi dalam bab orang ada agama, kalau tu juga dia pandang sebagai ukuran kejayaan, dia silap. Allah bagi dunia lebih, bukan tanda Allah sayang, bukan tanda dia akan berjaya. Ujian dia lebih lagi. Allah bagi dunia dia lebih, ujian untuk dia lebih. Allah bagi dunia kita cukup-cukup, ada juga ujian untuk kita. Okay, baik, habis bab tu. Banyak lagi nak cerita bab tu. Tapi cukup sampai situ. Poin dia ialah, kita dah tahu Quran lagi bernilai pada benda lain. Soalannya ialah, adakah kita benar-benar merasa Quran lebih bernilai, lebih berharga daripada benda-benda lain? Kita muliakan Quran, kita tinggikan Quran, dalam masa yang sama, kita jangan pandang rendah pada orang lain. Jangan salah faham. Jadi kalau salah faham nanti, ustaz ajar, orang yang belajar Quran, ngajar Quran, kena rasa lagi bagus pada orang lain. Salah.
pun tak guna juga. Kita belajar Quran, kita rasa kita lagi baik pada orang, lagi bagus pada orang, fail juga. Kita nak cuma jangan rasa orang lain ada lebih pada kita. Kita kena rasa kita memiliki sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai daripada orang lain. Masa Qarun ni kaya lah. Sebab orang tahu Qarun kaya. Dia keluar dengan harta benda dia. Apa orang-orang yang cipta dunia cakap masa Qarun keluar bawa harta dia? Tuan Haji Abdul Kahar, Puan Dok Azhar ada? Puan Dok Azhar ada? Ada Ustaz. Okey. Puan Dok Azhar tolong baca 394. 394 ayat 76. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Qarun termasuk di kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Okey, Puan Dok Azhar, buku surat sebelah pula. 395 ayat 79 hingga 80. 79 hingga 80. Maka keluarlah dia, yakni Qarun, pada kaumnya dengan kemegahan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Ayat 80. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperolehi oleh orang-orang yang sabar. Terima kasih Puan Dok Azhar. Tidak bawa harta, orang yang cipta dunia dia kata apa? Alangkah bagusnya kalau kami ada macam Fir'aun ada. Kita pernah tak ada orang saat macam tu? Pernah. Tengok orang tu kaya, kita pun kata alangkah bagusnya kalau aku banyak duit macam dia. Alangkah bagusnya kalau aku ada kereta macam dia. Alangkah bagusnya kalau aku ada duit dalam bank sama banyak macam dia. Tak salah. Okey? Tetapi orang-orang yang ada ilmu, apa kata-kata orang ada ilmu? Pahala di sisi Allah lebih baik. Jadi orang yang banyak harta dengan orang banyak pahala, mana lagi untung? Kita kena rasa alangkah bagusnya kalau jadi macam si fulan tu. Walaupun dia bukan ustaz, tapi dia hari-hari solat subuh awal pada ustaz lagi. Walaupun dia bukan ustaz, tapi setiap kali datang semayang, ada muka dia kat surau. Ustaz yang jadi imam tu ada hari miss solat subuh. Ada hari miss, patutnya dia tugas jadi imam, dia miss dia tugas jadi imam. Ustaz tu kadang-kadang. Tapi dia bukan ustaz, dia orang biasa, tapi dia setiap kali solat subuh, ada dia. Alangkah bagus jadi orang macam dia. Dia bukan ustaz, dia bukan orang belajar agama, tapi sebelum azan maghrib dia dah ada kat surau. Alangkah bagusnya jadi orang macam dia. Ni, orang berilmu adalah orang yang tahu pada siapa dia patut jealous. Kalau kita jealous pada orang banyak harta pada kita, maksudnya kita bukan berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia kena cemburu, dia kena ada rasa jealous terhadap orang lagi banyak pahala pada dia. Aku ni salat Jumaat, tapi kadang-kadang jarang-jarang. Dia tak pernah belajar agama macam aku belajar agama. Tapi subuh hari-hari dia dekat surau. Malu aku yang belajar agama, tak subuh kat dia. Tak subuh macam dia hari kat surau. Dia orang ada ilmu. Bukanlah kita nak hina orang ada duniawi, bukan. Bukanlah kita nak rendahkan orang ada di duniawi, bukan. Masing-masing suka kalau ada dunia banyak. Tapi pada siapa kita cemburu lebih? Cemburu lebih pada orang ada dunia lebih pada kita? Ataupun kita cemburu lebih pada orang yang ada pahala lebih daripada kita? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Tolong baca boleh? Puan Normah Karim, tolong baca Puan Normah Karim boleh? Surat apa Ustaz? 45. 45. Ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Akal sehat. Betul, akal sihat. Man of understanding. Ulul albab. Jadi Allah kata,
Allah bagi hikmah pada siapa yang Allah nak. Apa itu hikmah? Kat sini dia tulis beneficial knowledge. Beneficial knowledge, ilmu yang bermanfaat. Siapa yang Allah bagi dia hikmah, dia sebenarnya telah diberi kebaikan yang banyak, walaupun dia miskin, walaupun dia kereta buruk, walaupun dia tak boleh beli rumah lagi, walaupun dia duit tak banyak. Tapi ilmu hikmah yang Allah bagi pada dia jauh lebih baik daripada duniawi yang Allah bagi pada orang lain. Tidak ada yang memahaminya kecuali ulul albab. Orang yang pandang, orang banyak dunia, lagi untung pada orang banyak ilmu, maka orang tu bukan ulul albab. Tadi Puan Nur Azhar baca tadi, tidak dapat memahami hakikat tersebut kecuali orang yang sabar. Orang yang sabar je dia boleh faham. Agama lagi untung pada duniawi. Biarlah dia tak dapat rumah macam orang lain, biarlah dia tak dapat kereta besar macam orang lain, tapi selagi dia dapat duduk dalam suasana ilmu, suasana belajar, suasana mengajar, selagi itu dia orang yang beruntung. Okey, baik. Ayat kita sekarang, Allah Ta'ala cakap pada Nabi, janganlah kau sedih pada mereka. Sama ayat kita sekarang. Siapa jangan sedih? Apa maksud jangan sedih pada mereka ni? Dua pendapat. Pendapat pertama, ayat kita sekarang, tengok semua 266 ayat 88. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu sedih ke atas mereka. Maksud ke atas mereka adalah orang kafir yang tak beriman dengan agama Islam, orang kafir yang tak nak terima ajaran Islam. Itu satu. Ataupun jangan sedih kepada orang Islam yang tak kaya macam orang kafir. Nabi bila datang ke Madinah dengan sahabat-sahabat, majoriti orang Islam masa tu miskin. Sehingga ada yang terpaksa letak batu kat perut tahan lapar. Miskin. Bukan tak ada kerja, tak ada peluang pekerjaan, tak buat masa tu. Sedih tak? Sedih. Maka Allah cakap kat Nabi, jangan sedih untuk urusan, jangan sedih untuk perkara tersebut terhadap mereka. Kemudian Allah pesankan Nabi, walaupun orang Islam tu miskin, walaupun orang Islam tu tidak ada harta, walaupun orang Islam tu selai sepinggang, Allah cakap kat Nabi, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang mukmin. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah muliakan orang mukmin walaupun dia miskin. Allah muliakan orang Islam walaupun dia tidak ada harta. Allah suruh Nabi, makhluk paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cakap pada Nabi, lower your wings. Nabi mana ada wings lah. Rendahkan diri kamu kepada orang mukmin. Jadi kita, kalau kita ada harta lebih, kita rasa kita lagi bagus pada orang, lagi hebat pada orang, lagi bijak pada orang, maka kita silap. Nabi, makhluk paling mulia, Allah suruh rendahkan diri pada semua orang mukmin. Kita kalau rasa lagi bagus, lagi hebat, lagi pandai, lagi warak, lagi berilmu, lagi kaya pada orang, kita silap. Allah suruh makhluk terbaik, Nabi, rendahkan diri pada semua orang mukmin walaupun dia orang miskin. Jadi kita hanya memuliakan orang Islam yang kaya je. Orang Islam tu kaya, pakai kereta besar, duit banyak, kita tahu duit dia banyak, kereta dia besar, rumah dia banglo, jadi kita respect lebih sikit kat dia. Tapi kalau orang Islam tu miskin, muka sepusing, belekat, baju keduk-keduk, kita tengok macam orang tak ada duit je, kita buat lebih kurang dengan dia, kita salah. Kita muliakan orang depend pada apa dia ada. Itu cara orang kafir. Orang kafir ni, dia respect orang yang kaya. Awak agama Islam ke, awak warak, awak berilmu, orang kafir tak respect. Orang kafir, dia respect orang kaya. Jadi biar tak sekolah pun, biar belajar tak pandai pun, duit banyak, orang kafir respect dia. Kita pun kalau macam tu juga, sama macam orang kafir. Jadi Allah suruh kita muliakan semua orang mukmin. Kita rendahkan diri, maksudnya kita kena muliakan semua orang mukmin. Walaupun dia orang mukmin yang miskin tak ada duit. Kalau kita pandang rendah pada orang miskin, kita sama macam orang kafir yang pandang rendah pada sahabat-sahabat. Kenapa orang kafir pandang rendah pada sahabat-sahabat? Sebab sahabat-sahabat di awal-awal Islam orang miskin. Tolong baca Puan Rahimah, tolong baca boleh Puan Rahimah. Muka surat 33. Boleh tak Puan Rahimah? Muka surat 33 ayat 212. 33 ayat 212. 33 ayat 212. Muka surat 33 ayat 211. 212. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah bagi pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman.
Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Terima kasih Puan Rahimah. Apa maksud ayat ni? Orang kafir, Allah bagi kehidupan dunia pada mereka, lalu mereka pandang rendah pada orang mukmin. Sebab orang mukmin itu tak kaya macam mereka. Jadi kita pun, kalau muliakan orang Islam yang kaya je, kita muliakan orang Islam yang ada pangkat je, kita muliakan orang Islam yang berharta je, orang Islam miskin, kita pandang rendah. Macam kita pandang rendah pada bangla-bangla ini, kita pandang rendah pada pekerja-pekerja Indonesia ini. Sedangkan mereka mukmin tak? Mereka mukmin. Oh, kita cukup bangga kalau Mak Saleh pandai cakap Melayu. Mak Saleh datang rumah kita, kita jamu makan. Pernah jamu Bangla datang makan rumah kita. Oh, Mak Saleh datang kampung kita, oh kita masak macam-macam. Bagi macam-macam. Kenapa? Mak Saleh daripada London mari. Macam tu. Bangla tu. Dah 5 tahun duduk kampung kita. Nama dia pun kita tak kenal. Walhal, siapa lagi mulia? Bangla yang Islam tu ke Mak Saleh yang tak ada iman dalam diri dia? Orang Islam Allah suruh kita rendahkan diri pada semua orang Islam. Walaupun dia tu tak terkenal langsung. Walaupun dia orang kulit hitam. Walaupun dia daripada negara-negara miskin. Kita kena muliakan dia. Dia perintah Allah. Tapi kalau kita pun beza-bezakan orang tengok pada harta benda. Ada Bangla yang dihormati hari ini. Minta maaf banyak. Ada Bangladesh yang dihormati hari ini. Bangladesh tu kaya. Pakai velfire. Ubah banglo. Si ada datuk lagi Bangladesh tu. Dia pun orang lain muliakan dia juga. Jadi kita muliakan dia sebab apa? Kekayaan dia. Bukan sebab dengan iman dia ada pada diri dia. Bukan. Jadi kita muliakan juga tapi dengan sebab dia kaya lah. Dia ada velfire, dia kaya, dia ada kedai 5 biji, kita panggil dia datuk, tuan, encik. Bangla-bangla yang tak ada duit ni, bayar. Apa pasal sini mari, contoh. Okay, kita tahulah tahap kita, orang mana kita muliakan, orang mana kita hinakan. Cakap pada diri kita, Nabi lagi mulia pada aku. Allah suruh rendahkan diri pada semua orang. Tiba-tiba aku yang ada harta lebih sikit, ada duit banyak sikit, aku pandang rendah pada orang tu, orang ni, orang tu, orang. Itu bukan sifat yang baik. Orang kafir, dia fail tahu sebab apa? Tolong baca boleh? Siapa ya? Ilham, nama kat sini Ilham. Nama dia saya lupa lah. Puan apa nama? Ilham ni nama cucu ke nama siapa? Ilham, siapa dia Ilham? Dekat skrin ni nama je Ilham. Nama sebenarnya siapa ya? Boleh tak unmute kan Ilham? Ada tak? Kat skrin ni ada nama je Ilham tapi saya lupa nama sebenarnya. Kan ada memang betul-betul nama je Ilham? Memang betul nama dia Ilham. Okey, sorry. Tolong baca boleh Ilham? Ada tak? Ada? Okey, baik, tak apa. Tolong terjemahkan Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Saya dalam perjalanan Ustaz, sorry. Okey, baik, tak apa. Siapa belum baca lagi? Okey, semua dah baca saya rasa. Puan Siti Dolis, tolong baca Puan Siti Dolis boleh? 134 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 134 ya. Ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami telah menguji sebahagian daripada mereka orang yang kaya dengan sebahagian yang lain orang yang miskin. Agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Terima kasih Puan Siti Dolis. Jadi Allah uji orang kaya dengan orang miskin. Lalu orang miskin kata apa? Orang ni, orang kaya yang kafir kata apa? Orang miskin ni Allah pilih untuk bagi hidayah. Orang miskin ni Allah pilih untuk ikut Nabi. Tak ada orang lain ke Allah nak pilih? Sedangkan dia yang kaya itu tak sedar. Rezeki itu Allah bagi kat dia. Allah bila-bila boleh tarik. Allah bagi rezeki kat dia bukan nak suruh pandang rendah pada orang lain.
Allah bagi rezeki kat dia bukan nak suruh dia memandang hina orang lain, tapi dia telah fail kerana dia pandang rendah orang lain, dia hina orang lain. Jadi kita bila Allah bagi rezeki lebih, kita rasa kita lagi mulia pada orang dengan sebab rezeki kita lebih. Kita rasa kita paling mulia di kalangan adik-beradik sebab kita kereta paling mahal. Sebab kita balik-balik rumah, kita paling banyak sekali bagi duit kat mak ayah. Jadi oleh kerana kita paling banyak bagi duit pada mak ayah, kita lah adik-beradik yang paling mulia. Jadi kalau balik kampung, kita tak payah masak, kita balik makan je. Yang kena masak, adik-beradik yang tak bagi duit banyak-banyak ni, dia lah kena masak, dia lah kena cuci pinggan, dia lah kena bersihkan rumah. Aku ada anak yang paling bagi duit banyak pada mak ayah aku, jadi aku kalau tak masak pun tak apa, mak aku tak marah. Kalau tak bersihkan rumah pun tak apa, mak aku tak marah. Ini contoh. Tak kisahkan siapa-siapa pun, bila kita pandang rendah pada orang, kita fail. Sebab Allah suruh Nabi memandang rendah, merendahkan diri pada orang-orang mukmin. Seterusnya ayat 89. Dan kul, katakanlah, ini sesungguhnya aku ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, sesungguhnya aku, akulah an-nadhiru, pemberi ancaman, al-mubi, yang nyata, al-mubi, yang jelas nyata. Terjemahkan dia Pak Izawadi boleh, ayat 89 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, akulah pemberi ancaman yang jelas dan nyata. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawadi. Apa maksud ayat ni? Orang kafir kata, kalaulah Nabi ni benar-benar utusan Allah, kenapa dia tak kaya macam raja-raja dahulu? Kenapa dia tak kaya macam raja-raja Rom ke raja Parsi? Maka Allah suruh Nabi jawab, aku ni dihantar bukan untuk tunjuk harta pada orang. Aku ni dihantar bukan nak tunjuk duit banyak lagi pada orang. Aku ni dihantar oleh Allah adalah sebagai pemberi ancaman. Aku ni dihantar oleh Allah adalah sebagai pemberi amaran. Nak beri ancaman, nak beri amaran, kena kaya dulu kan? Nak beri ancaman, nak beri amaran tentang kiamat, tentang akhirat, kena kaya dulu kan? Kalau nak cakap bab bisnes, nak cakap bab keuangan, nak bagi nasihat bab perniagaan, kena kaya dulu. Ya betul. Awak miskin, pakai kereta buruk, bisnes pun tak dapat menjadi, tiba-tiba awak nak cakap bab keuangan, nak cakap bab kekayaan, siapa nak dengar cakap awak? Tapi kalau awak ada duit berjuta, kereta awak mahal, awak cakap sikit je bab bisnes, semua orang respect kata-kata awak. Semua orang akan quote kata-kata awak bila awak berkata-kata, sebab awak kaya. Betul? Dalam bab bisnes, dalam bab nak berjaya ilmu bisnes, speaker tu mesti kena tunjuk contoh dulu. Dia berjaya dalam bisnes dia hebat, maka dia bercakap, orang terima cakap dia. Orang kagum dengan cakap dia. Tapi dalam nak memberi ancaman, perlu kaya dulu lah. Kena kaya dulu, baru boleh beri ancaman. Awak miskin, awak tak ada apa, awak tidak ada dunia macam orang lain, bila awak beri ancaman, awak telah menyampaikan tugas yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sambung ayat 90. Ayat terakhir page ni. Kama sebagaimana anzalna, kami telah turunkan ala ke atas. Okey, ala ke atas al-muqtasibin, orang-orang yang membahagi-bahagikan pun boleh, satu terjemah. Satu lagi al-muqtasibin, orang-orang yang bersumpah. Al-muqtasibin ada dua terjemah. Satu terjemah dia orang-orang yang membahagi-bahagikan. Satu lagi terjemah al-muqtasibin, orang-orang yang bersumpah. Boleh? Okey. Tolong terjemahkan dia Tuan Haji Izali, boleh? Tuan Haji Izali. Bagaimana kami telah turunkan ke atas orang-orang yang membahagi-bahagikan. Okey, baik. Tiba-tiba sebagaimana ni dia macam tak kena sikit kata. Jadi apa relate ayat ni? Sebenarnya macam ni, nak relatekan dia ayat ni, kita baca ayat 87. Lepas baca ayat 87,
barulah kita baca ayat 90. Sorry, kita baca 87, lepas baca 87, terus baca 90. Itu baru kena sebagaimana dia. Tuan Haji Izali boleh sekali lagi Tuan Haji Izali, boleh tak? Boleh, Ustaz. Baca 87, lepas tu terus skip 90. Dan demi sesungguhnya, betul kan Ustaz? Betul. Dan demi sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat daripada yang berulang-ulang dan Quran yang agung, dan katakanlah sesungguhnya sebagaimana kami telah turunkan ke atas orang-orang yang membagi-bagikan. Betul. Terima kasih Tuan Haji Izali. Itu betul. Kalau tidak tiba-tiba sebagaimana, pelik sebagaimana. Jadi maksudnya ayat macam ni. Kami telah turunkan kepada kamu Al-Quran sebagaimana kami telah turunkan juga dulu kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur kepada orang-orang yang membahagi-bahagikan. Siapa orang yang membahagi-bahagikan kat sini? Orang yang membahagi-bahagikan adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani dipanggil membahagi-bahagikan? Kenapa Yahudi dan Nasrani dipanggil orang yang membahagi-bahagikan? Kerana bila Allah turunkan pada mereka kitab, mereka bagi-bagi. Ada mereka nak beramal, ada mereka tak nak beramal. Ada mereka sembunyikan, ada mereka sampaikan. Termasuk bagi-bagi. Allah turunkan kitab pada mereka sebiji. Contoh, Allah turunkan Taurat sebiji, contoh. Patutnya beramal semualah. Tapi ada ayat-ayat yang mereka pilih untuk beramal. Ada ayat yang mereka pilih tak nak beramal. Ada ayat-ayat yang mereka pilih untuk sampaikan. Ada ayat-ayat yang mereka pilih untuk tak nak sampaikan. Termasuk bagi-bagikan. Contoh. Puan Suraya Haidar, tolong baca boleh Puan Suraya Haidar? Surah Al-Baqarah. Buku surat 13, ayat 84-85. Buku surat 13, ayat 84 dan 85. Boleh Puan Suraya Haidar? Ayat 30. 84 dan 85. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, iaitu membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, daripada kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu, iaitu Bani Israel, membunuh dirimu sesama dan mengusir segolongan daripada kamu daripada kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Cukup Puan. Cukup. Tu poin saya. Apakah kamu beriman separuh? Beriman pada sebahagian, kufur pada sebahagian. Patutnya Taurat amal semua lah. Patutnya kitab Taurat tu amalkan semua. Tapi yang mereka suka, mereka amalkan. Yang mereka tak suka, mereka tak amalkan. Maka Allah kata, apakah kamu beriman sebahagian? Kamu kufur sebahagian? Itu maksud membagi-bagikan. Ataupun, Puan Salmiah telah baca boleh Puan Salmiah? Buku surat 139. Boleh Puan Salmiah? Ya, 139. Ayat, sekejap saya cari. 139. Ayat yang ke-91. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Mereka telah mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya ketika mereka berkata, Allah tidak menuntunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu menjadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebahagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Okay, cukup. Okay. Itu poin dia. Terima kasih Puan. Nampak? Okay. Kamu menyampaikan sebahagian, banyak kamu sembunyikan. Oh, senang pilih-pilih macam tu.
Okey, ayat-ayat yang kena dengan bangsa mereka, ayat-ayat yang kena dengan jiwa mereka, mereka sampaikan. Ayat-ayat yang menghentam mereka, ayat-ayat yang mencela mereka, ayat-ayat menyampaikan kebenaran tentang Nabi Muhammad, mereka sembunyikan. Mana boleh bagi-bagikan, mana boleh. Semua sampaikan, semua sebarkan, mana boleh pilih-pilih. Itu kalau kita terjemahkan Al-Muqtasimin, orang yang bahagi-bahagi. Kalau kita terjemah Al-Muqtasimin, huruf asal pada Muqtasimin adalah Qaf Sin Mim. Sorry ya. Qaf Sin Mim. Satu makna bahagi tadi. Satu lagi makna Qaf Sin Mim adalah sumpah. Bersumpah. Contoh, la uqsimu bihadzal balad. Bersumpah ni. Qaf Sin Mim sumpah. Jadi kalau makna bagi-bagi, refer dia Yahudi dan Nasrani. Kalau makna bersumpah, siapa dia? Tengok surah An-Nahli. Ayat dia wa aqsamu. Permulaan dia aqsamu. Tolong baca dia. Puan Ilham ada, Puan Ilham. Ada Puan Ilham? Ada lagi. Okey, baik. Muka surat apa Ustaz? Okey. Tadi tak ada ke Puan? Ataupun muka surat 271. 271. Ayat 38. Kalau kita tengok ayat pertama, word pertama ayat tu adalah wa aqsamu. 271. Okey. Ayat 35. 38. 38, sorry. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey, Puan Ilham satu page lagi boleh? 261. 261. Ayat 44. Tadi jumpa kan? Dengar perkataan sumpah tadi. Sekarang pun ada juga. Ada sumpah juga 44 ni. Okey, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Nescaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Okey, terima kasih Puan. Nampak? Dalam kedua-dua ayat tu ada perkataan sumpah-sumpah. Bukan sumpah-sumpah, bersumpah dan bersumpah. Kalau sumpah-sumpah binatang pula. Jadi Allah kata dalam ayat ni, sebagaimana kami turunkan kepada orang-orang yang suka bahagi-bahagi, iaitu Yahudi dan Nasrani, ataupun kami turunkan kepada orang-orang yang sikit-sikit bersumpah. Tapi bersumpah untuk benda yang tak betul. Buat apa? Bersumpah untuk benda yang sesat. Bersumpah untuk benda yang tak betul. Buat apa? Okey, masuk ayat baru. Page baru. Page terakhir surah Al-Hijr. Ayat 91. Iaitu, tulis dalam bracket, iaitu, Alladzina orang-orang yang Ja'alu menjadikan Al-Quran lah Idin bahagian. Perkataan idin itu berasal pada perkataan udwun. Udwun tu anggota-anggota. Udwun tu anggota-anggota. Jadi idin maksudnya Al-Quran tu seolah-olah anggota-anggota yang berpisah-pisah. Idin terjemah dia bahagian-bahagian. Boleh? Okey, tolong terjemahkan ayat kita sekarang. Puan Nur Zakiyah, terjemahkan boleh Puan Nur Zakiyah. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran bahagian-bahagian. Okey, baik. Apa maksud orang-orang menjadikan Al-Quran bahagian-bahagian? Orang musyrikin, mereka menjadikan Al-Quran itu bahagian-bahagian yang tak sama tuduhannya. Ada bahagian Quran yang mereka katakan sebagai syair.
Ada bahagian Quran mereka mengatakan sebagai sihir. Ada bahagian Quran mereka mengatakan sebagai bacaan mentera-mentera. Jadi, Quran tu sebenarnya bukan syair, bukan sihir, bukan mentera, bukan apa lagi, gabungan-gabungan mimpi. Mereka telah menjadikan Quran itu bahagian-bahagian bila? Masa orang kafir datang nak buat haji, masa Nabi masa kat Mekah, orang luar Mekah datang nak buat haji. Maka pemuka-pemuka Mekah mesyuarat. Pemuka-pemuka di Mekah mesyuarat. Kita nak tuduh apa kat Muhammad ni? Orang luar datang nanti kalau kita tak brainwash mereka, mereka terkesan lah dengan Muhammad ni. Jadi ada orang-orang yang diletakkan kat pintu masuk A, pintu masuk kota Mekah A. Cakap kat orang, Muhammad baca tu syair. Pintu masuk kota Mekah pintu B, orang luar datang buat haji. Muka kita kata, cakap pada mereka yang Muhammad baca tu syair. Pintu masuk C, yang Muhammad baca tu gabungan-gabungan mimpi. Pintu masuk D, yang Muhammad baca tu adalah rekaan dia sendiri, kawan-kawan dia tulis. Jadi mereka telah membahagikan Quran dengan tuduhan-tuduhan yang tak sekata. Tuduhan-tuduhan yang tak sambut. Tuduhan-tuduhan yang tak betul satu pun pada Nabi. Walau Quran tu hanya satu. Apa dia? Kalamullah diturunkan oleh malaikat pada Nabi Muhammad. Itu je. Bukan syair, bukan sihir, bukan mentera, bukannya gabungan-gabungan mimpi. Bukan. Itulah maksud, iaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai gabungan-gabungan mimpi. Okey, baik. Orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai bahagian-bahagian tertentu. Apa maksud bahagian-bahagian tadi? Boleh buat nota kaki lah. Syair, sihir, gabungan mimpi. Ada ayat-ayat dia, kita mungkin dah refer sebelum ni, tulis tu cukup. Okey, maka, sambung ayat baru. Maka, warabbika demi Tuhanmu. Warabbika demi Tuhanmu. Lanas'alannahum. Kami pasti akan bertanya mereka. Lanas'alannahum. Kami pasti akan bertanya mereka. Ajma'i kesemuanya. Ajma'i kesemuanya. Amma tentang apa yang. Ataupun terhadap apa yang. Semua boleh. Amma tentang apa yang, terhadap apa yang, okey. Ya'malun mereka lakukan, mereka kerjakan. Ya'malun mereka lakukan boleh, mereka kerjakan pun boleh, dua-dua boleh. Puan Normah Karim terjemahkan boleh, Puan Normah Karim. Ayat kita sekarang. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa tu Ustaz? 92 dan 93. 92 sampai 3. Mereka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Yang ketiga, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Okey. Terima kasih Puan Normah Karim. Terima kasih Puan Normah Karim. Ayat ni Allah kata, orang yang bagi-bagi Quran, tuduh macam-macam kat Quran dengan tuduhan berbeza-beza tu, Allah kata, demi Tuhanmu, kami pasti akan tanya mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Kami akan tanya mereka ke akhirat nanti. Baik, ayat yang Puan Normah terjemah untuk kita tadi, nampak ada kontradik dengan ayat mana? Tengok muka surat 532. Boleh tak buka muka surat 532? Puan Tamsiah Syuaib, tolong baca boleh Puan Tamsiah? Boleh Ustaz. Ayat 37, 38, 39. 37, 38, 39. 532 Ustaz. Ya, surah Ar-Rahman, yes, betul, 532. Ayat 37, 38, 39. 37, 38. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. 38. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Terus? 39. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Okey. Apa kontradik dengan ayat tadi?
Puan Tamsiah. Dia kata tidak ditanya tentang dosanya manusia dan jin. Tadi? Yang di sini ditanya tentang apa yang mereka kerjakan dahulu. Nampak tak kontradik dia? Puan Tamsiah, nampak tak? Ya. Jadi macam mana kita nak reconcile? Boleh bagi reconcile. Okay? Bahasa Arab dia panggil tatbiq. Bila nampak ayat Quran saling bertentangan, bila nampak hadis saling bertentangan, macam mana kita nak suaikan? Bahasa Arab panggil tatbiq. Ta, to, ba, ya, qaf. Tatbiq. Ni belajar dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, kita akan jumpa perkataan ni. Tatbiq. Okay. Apa maksud tatbiq? Kita nak suaikan. Kadang-kadang perintah saling bertentangan. Dia macam mana kita nak tatbiq? Mula-mula perintah tu lain, lepas tu perintah tu lain. Mula-mula Nabi kata lain, lepas tu Nabi kata lain. Macam mana kita nak tatbiq suaikan? Kita tengok. Mana perintah datang kemudian, mana perintah datang awal. Perintah datang kemudian tadi, perintah yang datang kemudian itu memansuhkan perintah yang datang awal. Itu kita panggil salah satu contoh tatbiq, suaikan. Tatbiq ni bahasa Inggeris terjemah dia reconcile lah. Okay. Jadi macam mana cara kita nak terangkan, suaikan dua ayat yang nampak zahirnya macam bertentangan? Siapa nak cuba jawab? Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Ada siapa nak cuba jawab? Ada? Ada siapa nak cuba? Okay, baik. Jawapannya macam ni. Minum arak. Apa maksud minum arak? Tuan Haji Abdul Kahar. Tak ingat ayat mana Ustaz, tapi ada ayat yang satu kata minum arak dibolehkan lepas minum semayang boleh dilakukan lepas minum arak bila dia dah tak mabuk lah. Itu satu ayat. Yang satu lagi diharamkan langsung minum arak. Okay. Betul. Itu contoh-contoh ayat-ayat yang nampak zahirnya macam bertentangan. Okay. Ayat-ayat yang zahirnya nampak macam bertentangan. Dulu mula kata boleh. Lepas tu teks sembahyang dia tak boleh. Lepas tu tak boleh langsung. Mana satu ni? Ini jawapan dia. Di sudut ayat Arab tu, di sudut ayat Arab tu tengok mana turun dulu. Mula-mula turun mengenai Arab tu ada mudarat. Okay. Mula-mula lepas pada tu turun Arab tak boleh minum masa nak solat. Last sekali barulah turun tak boleh minum langsung. Okay. Tu Arab lah. Ada pun ayat kita, macam mana cara kita nak tatbiq dia, cara dia macam ni. Ayat kita sekarang Allah kata kami akan tanya mereka. Ayat kat situ surah Ar-Rahman tadi Allah tak akan tanya mereka. Jawapannya ialah mereka akan ditanya, tetapi mereka tidak akan ditanya dengan soalan yang lemah lembut. Mereka tidak akan ditanya dengan soalan yang lemah lembut. Dalam surah Ar-Rahman tu yang Puan Tamsiah baca untuk kita tadi tu, orang kafir dan jin tidak akan ditanya tentang dosa. Maksudnya mereka tidak akan ditanya dengan cara bertanya lemah lembut. Itu cara ayat kita sekarang. Mereka akan ditanya tentang apa mereka buat? Ya. Mereka akan ditanya dengan kasar. Dalam soalan tu ada celaan. Ada beza kalau kita tanya, kenapa cik buat macam ni? Tak tahu kenapa dia buat macam ni. Tu kan? Atau soalan lagi, kenapa buat macam ni? Dah ada soalan tu dah tahu dah apa dia buat tu salah. Kadang-kadang kita nampak pak cik tu dia buat benda yang tak betul. Dia nampak, kita nampak dia dah mungkin dah berumur bawa kereta, parking tempat orang yang dia parking tempat salah. Dia masuk lorong salah. Jadi kita pun tanya, pak cik kenapa masuk lorong ni? Lorong tak boleh masuk. Kita tanya sebab kita nak jawapan. Lalu pak cik tu jawab, pak cik tak nampak mana dah sangat adik, tak nampak sembok-sembok tu. Okey, tak apalah. Kita tanya sebab kita nak jawapan. Tapi kalau nampak orang muda lagi bawa kereta masuk salah lorong, kita tanya dia, apa nak masuk lorong ni? Kenapa masuk lorong ni? Kita tanya soalan, tapi nada dia tu menyalahkan dia. Nada dia tu menunjukkan dia salah. Nampak? Dua soalan, tapi satu tanya kerana kita nak tahu jawapan. Satu lagi bertanya,
untuk menunjukkan dia bersalah, bertanya untuk menghina dia, mengherdik dia, bertanya untuk buat dia rasa bersalah, buat dia rasa hina. Jadi ayat kita sekarang, surah Al-Hijr ni, mereka akan ditanya ke akhirat nanti dengan gaya pertanyaan yang buat mereka rasa hina, rasa bersalah, rasa menyesal, rasa tak guna. Sebab kat dunia dulu, tuduh Quran macam-macam. Tuduh Quran syair lah, penipu lah dan sebagainya. Mereka tak akan ditanya dengan soalan yang lemah lembut. Ada pun ayat dalam surah Ar-Rahman yang dibaca tadi oleh sahabat kita, jin dan manusia tidak akan ditanya terhadap dosa mereka. Maknanya tidak akan ditanya dengan gaya bertanya yang lemah lembut. Jelas semua? Ayat yang dapat bertentangan ni dapat tak? Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Yes. Alhamdulillah. Okey. Maksudnya Ustaz yang dia kata tak bertanya tu, tak bertanya dengan cara lembut lah. Yes. Yes, betul. Okay. Mereka tidak akan ditanya dengan soalan yang lemah lembut. Mereka kena tanya, tapi kena tanya tu dengan nada herdik, marah, buat mereka rasa hina. Kalau tanya lemah lembut, dia tanya nak tahu. Kan? Tapi kalau tanya dengan nada marah, nada tinggi, soalan tu dah buat mereka rasa takut. Soalan tu dah buat mereka rasa hina, rasa bersalah dan sebagainya. Benda ni ada bincang. Contoh, satu ayat saya selalu bagi contoh sebelum ni. Allah sebut Allah tidak akan berkata-kata pada orang kafir pada hari kiamat. Ada ayat dia. Tuan Haji Abdul Kahar telah baca boleh Tuan Haji Abdul Kahar. Buku surat 59. Ayat bawah sekali. 59 ayat bawah sekali. Allah sebut Allah tak akan cakap dengan mereka. 59 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Okey, terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Poin saya, Allah tidak akan menyapa mereka. Allah tak akan cakap dengan mereka lah kan. Tapi Puan Nur Azhar tolong buka 349, Puan Nur Azhar. 349 ayat 107, 106, 107, 108. Boleh Puan Nur Azhar? Page 349 ayat 106, 107, 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 107 106 dulu boleh? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia jika kami masih juga tetap dalam kekafiran. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Lagi. Dia Allah berfirman, "Tinggallah kamu dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Cakap ke tak bercakap? Puan Azhar. Apa dia Ustaz? Bercakap ke tak bercakap dengan mereka? Allah bercakap ke tak bercakap dengan mereka? Tak. Mana? Yalah. Cakaplah. Ayat Tuan Haji Abdul Kahar baca tadi, Allah tidak akan menyapa mereka, betul kan? Betul. Ayat sekarang? Bercakap. Cakap. Nampak tak kontradik dia? Pertemuan dua ayat ni. Ini samalah juga. Maksud Allah tidak akan bercakap dengan mereka ialah Allah tidak akan bercakap dengan mereka dengan percakapan lemah lembut. Allah tidak akan bercakap dengan mereka dengan percakapan yang baik. Itu maksud dia. Tinggallah kamu dengan hina dalam ni. Jangan cakap lagi dengan aku. Cakap macam tu. Cakap dengan kasar. Cakap dengan nada marah. Cakap dengan nada murka. Itu maksud dia. Walhal nampak zahirnya macam bertentangan. Ataupun satu lagi tafsiran yang dalam buku surat 349 ni, Allah tak cakap direct. Allah suruh malaikat tolong sampaikan kata-kata Allah pada mereka. Itu dua cara lah kita nak reconcile ayat yang nampak macam bertentangan ini. Okey, baik. Satu ayat lagi boleh? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka
Faham ke? Okay. Sorry saya lupa nak terangkan tadi. Dalam ayat tadi Allah sebut, Allah akan tanya mereka, Allah akan tanya orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan kat dunia dulu, iaitu mereka bahagi-bahagi Quran. Apa dalil mereka tuduh Quran tu syair? Apa dalil mereka tuduh Quran tu gabungan mimpi? Apa dalil mereka tuduh Quran tu bacaan-bacaan mentera untuk pawang? Apa dalilnya? Dan setiap kali soalan ditanya pada mereka, mereka akan rasa lagi takut, lagi hina, lagi bersalah, lagi berkesan. Itu untuk mereka. Untuk kita pun samalah juga. Kena tanya juga nanti. Kalau baca boleh, Puan Rahimah, 151. Puan Rahimah tak ada baca boleh? 151. 151. Buku surat 151. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. 151 ayat nombor 6. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan daripada rasul-rasul, dan kami akan tanya pula pada rasul. Terima kasih Puan. Ayat kita tadi orang kafir kita tanya. Ayat ni Allah beritahu, kami akan tanya rasul-rasul yang diutuskan pada umat-umat terdahulu, dan kami akan tanya juga umat-umat yang didatangi rasul. Semua kita akan kena tanya ke akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebenarnya soalan-soalan itu pun dah cukup beban. Orang ada kes ke mahkamah, dia nak menghadapi soal jawab ke mahkamah. Dia dah bersalah ke belum bersalah tak tahu lagi. Tapi dia nak kena soal jawab ke mahkamah. Nak kena soal jawab ke mahkamah tu pun dah satu beban bagi dia. Kena soal jawab tu pun dah satu beban bagi dia. Nak kena tanya, kalau dia tak bersalah, dia pun risau, takut kena tanya soalan nanti, soalan perangkap daripada lawyer nanti, risau juga dia. Dan kalaulah dia orang bersalah, memang dia patut takut terhadap soalan-soalan yang bakal ditanya di mahkamah. Maknanya orang yang kena hadap kes ke mahkamah, sama walaupun dia tak bersalah, dia tak risau. Dia tak bersalah, dia tak risau. Kalau dia orang bersalah, dia lebih-lebih risau. Jadi kita tahulah kita banyak buat salah ke tak ada buat salah, kita tahu diri kita masing-masing. Kalau kita tak buat salah pun, kita tetap kena risau untuk soal jawab ke akhirat nanti. Kita rasa kita beramal okey dah. Kita rasa kita buat ikhlas dah. Tengok-tengok di sisi Allah, kita buat sebab lain. Sebab nak pujian, sebab nak sanjungan, sebab nak suruh orang panggil kita alim, sebab nak suruh orang panggil kita hebat, sebab nak dapat pujian di kalangan orang ramai. Na'udzubillah misalnya. Kalau kita orang bersalah, kita lagi takut nak kena tanya ke akhirat. Dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi bersabda, tidak akan berganjak kaki ada pada hari akhirat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Setiap kita akan kena tanya 4 perkara. An umurihi fima afdahu. Umur kita Allah bagi panjang-panjang. Kita habiskan untuk apa? Banyak tengok TV ke, banyak buat dosa maksiat ke, banyak mengata orang ke, banyak buat benda sia-sia ke, banyak kerja duniawi semata-mata ke. An umurihi fima afdahu. An ilmihi maza an jasadihi fima ablahu. Tubuh badan kita Allah bagi mata, tangan, kaki, guna untuk buat apa? Umur kita panjang, Allah bagi umur panjang, masa banyak, kita guna buat apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bagi tubuh badan, kaki sihat, tangan sihat, mata sihat, guna untuk buat apa? Yang ketiga, an ilmihi maza amila fi. Ilmu dia dapat, dia belajar orang sana sini, ceramah sana sini, dia amal ke tak amal apa dia ajar. Soalan berat agak untuk ustaz ni. Yang keempat, an malihi. Itu arti kita. Min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Dari mana kita dapat duit ni? Setiap sen dari mana kita dapat, kena tanya. Dapat daripada mana duit ni? Curi ke, rasuah ke, riba ke? Wa fi ma anfaqahu. Untuk apa kita belanjakan? Setiap sen kita dapat, daripada mana kita dapat akan ditanya. Ke mana kita belanjakan pun akan ditanya. Jadi soal jawab ke akhirat ni bukan benda-benda yang mudah. Bukan benda remeh. Bukan benda main-main. Ia benda yang sangat berat sebenarnya. Jadi amalan kita kat dunia lah yang akan menentukan urusan soal jawab kita smooth, ataupun amalan kita kat dunia menyebabkan kita tersangkut masa soal jawab nanti. Okey? Ulama-ulama kata apa? Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dunia ni
halalnya kena hisab, haramnya kena azab. Okay, kita berhenti sini dulu. Maafkan saya biar masa lebih sikit. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Jumpa lagi. Selamat tahun baru Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat tahun baru.